cerita tentang kebesaran dunia ni, dalam tazkirah Facebook yang ke-92 pada 28 Mac 2014. Banyak berbual tentang hobi. Banyak berbual tentang hobi, kebesaran hobi masuk ke dalam diri. Banyak berbual tentang politik, kebesaran politik masuk ke dalam diri kita. Banyak berbual tentang ekonomi, duit, pendapatan, gaji, peluang-peluang, kebesaran ekonomi masuk ke dalam diri. Banyak berbual tentang harta benda, kebesaran harta benda akan masuk dalam diri. Banyak berbual tentang sukan, kebesaran sukan masuk dalam diri. Banyak berbual tentang hiburan, kebesaran hiburan masuk dalam diri. Banyak berbual tentang kerjaya, kebesaran kerjaya masuk ke dalam diri. Banyak berbual tentang perniagaan, kebesaran perniagaan masuk dalam diri. Banyak berbual tentang sanak saudara, keluarga, keturunan, bani, kebesaran keluarga masuk dalam diri. Banyak berbual, banyak berfikir tentang pasangan, kebesaran pasangan masuk ke dalam diri. Berbuallah tentang itu semua, tetapi janganlah melampau. Jangan terlalu banyak. Sampaikan kebesaran agama, kebesaran Rasulullah, kebesaran Quran dan kebesaran Tuhan jadi kecil sahaja saiznya dalam diri. Duk sembang banyak sangat, sembang tentang kebesaran-kebesaran benda lain tadi, sampaikan kebesaran Tuhan jadi kecil dalam diri. Kebesaran Al-Quran jadi kecil dalam diri. Kebesaran Rasulullah jadi kecil dalam diri. Jangan sampai macam itu. Kenapa jadi macam itu? Kerana ruang-ruang yang ada dalam hati kita ni sudah dipenuhi oleh kebesaran semua yang di atas tadi. Maksudnya sembang tentang Allah kurang, fikir tentang Rasulullah kurang, nak bual tentang Al-Quran kurang, duk sembang hai-hai lain tu tadi akan masuk dalam diri kebesaran dia. Kebesaran Tuhan apa tadi keluar. Kalau ada pun jadi saiz dia kecil. Banyaklah berbual tentang Rasulullah. Nescaya kebesaran Rasulullah dan kebesaran sunnah-sunnahnya masuk ke dalam diri. Banyakkanlah berbual tentang Al-Quran. Nescaya kebesaran Al-Quran masuk ke dalam diri. Banyaklah berbual dan berfikir tentang Tuhan. Nescaya kebesaran Tuhan masuk ke dalam diri. Lalu terkeluarlah segala kebesaran makhluk. Yang ni yang kita nak. Inilah yang termulia dan yang tertinggi. Bila kebesaran Allah yang paling besar dalam diri kita, yang tu yang paling baik. Tapi waspada. Ketika kita di hujung nyawa, kebesaran-kebesaran yang kita masukkan itulah yang berada di dalam dada. Kalau sehari-hari dia duduk sembang bola, daripada pagi sampai petang, malam, bola, masa nak mati tu nanti, kebesaran itulah yang bersarang dalam diri. Tu yang kena waspada. Lagi banyak dan lagi besar kebesaran-kebesaran keduniaan yang memenuhi diri kita selama ini, dan pada ketika itu lagi susahlah kita hendak melepaskan nyawa. Sebab itulah keluar nyawanya kelihatan sengsara. Sebab kebesaran selain Allah yang ada dalam diri dia, kebesaran Allah tu jadi saiz kecil. Jadi dia nak lepas kebesaran dunia ni susah. Sebab tu nampak nak mati susah. Tetapi hamba yang dirinya dipenuhi dengan kebesaran Tuhan, perginya mudah, matinya mudah, matinya tenang dan dalam keadaan redha. Yang mana kebesaran dunia bersarang dalam diri tadi, nak mati tu tak redha. Sebab duk fikir lagi ni tentang sukan dia, tentang keluarga dia, tentang perniagaan dia, tentang rumah dia, tentang kereta dia. Dia duk fikir lagi ni. Malaikat nak tarik, dia duk tahan sebab duk fikir lagi. Kebesaran-kebesaran itu yang bersarang dalam diri dia selama hari ini. Tapi kalau orang tu kebesaran Tuhan dalam diri dia, kebesaran Rasulullah, kebesaran Quran, malaikat nak ambil nyawa dia, dia lepas senang. Sebab tu nampak meninggal senang lah orang tu. Sebab dia redha. Kebesaran selain Allah tu tak ada. Kalau ada pun kurang sangat. Macam tu yang kita nak. Jadi
perginya mudah, matinya tenang dan dalam keadaan redha. Kerana tidak ada kebesaran makhluk di dalam dada yang mahu dipertahankannya. Yang duk pertahan kebesaran makhluk ni lah yang susah nak mati. Nak tahu apakah kebesaran yang berada dalam hati, dalam diri kita selama ini. Jadi kita boleh fikir masing-masing lah. Selama hari ini kebesaran apakah yang paling besar dalam diri aku ni? Mudah sahaja caranya. Apa yang paling banyak kita fikir dan apa yang paling banyak kita suka untuk memperkatakannya dalam kehidupan kita sehari-hari, itulah kebesaran yang paling besar dalam diri kita. Yang paling banyak kita fikir tu, yang itulah kebesaran paling besar. Ada orang paling banyak dia duduk fikir tentang perniagaan. Itulah yang paling besar dalam diri dia. Apa yang paling banyak kita fikir, yang paling banyak kita suka kalau nak simbang hai tu. Kalau simbang hai ni kita suka, itulah kebesaran yang sedang bersarang dalam diri kita. Jika bukan pun kebesaran Tuhan yang paling besar dalam dada, sekurang-kurangnya jadikanlah kebesaran Tuhan itu, apa? Jika bukan pun hanya kebesaran Tuhan saja yang ada dalam dada kita, sekurang-kurangnya jadikanlah kebesaran Tuhan tu yang paling besar. Kalau ulama-ulama, orang soleh, mungkinlah kebesaran Tuhan saja dalam diri dia, tak ada kebesaran makhluk langsung dah. Dia mampu setara itu paling baik. Tapi kita orang-orang biasa, orang awam, kebesaran benda lain pun ada juga dalam diri kita. Tapi sekurang-kurangnya kita harap biarlah kebesaran Tuhan tu yang paling besar. Kebesaran yang lain-lain ni kecil. Jadi itu tadi cerita tentang kebesaran. Jadi sama-samalah kita menilai, buat koreksi diri kita, muhasabah. Apakah yang selama hari ini menjadi benda paling besar dalam diri kita? Allah kah? Rasul kah? Pasangan kita kah? Saudara mara kita kah? Hiburan kah? Kerjaya kah? Politik kah? Apakah? Berkata Hatim Al-Asyam, tidak adalah kerugian yang paling hebat pada hari kiamat selain daripada orang yang mengajari manusia ilmu pengetahuan, lalu diamalkan oleh mereka, sedangkan dia sendiri tidak mengamalkannya. Maka mereka memperoleh kemenangan dengan sebabnya, dan dia sendiri binasa. Ini cerita Tok Guru tadi. Dia duk ajar, buatlah ini, tapi dia tak buat. Jangan buat yang ni, dia buat. Hasil dia, anak murid dia masuk syurga, dia pula yang rugi, masuk neraka. Berkata Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ni pada asalnya satu orang raja. Aku melewati batu besar di Makkah. Satu hari Ibrahim bin Adham, dia lintas dekat seketul batu besar. Dekat batu besar tu ada orang tulis, terbalikkanlah aku, engkau akan dapat mengambil ibarat. Kau terbalikkan aku, engkau akan dapat pengajaran. Jadi Ibrahim bin Adham pun dia kalih batu tu tadi. Bila dia kalihkan, ada tertulis kat situ, dengan yang engkau ketahui tidak engkau kerjakan, maka bagaimana engkau mencari tentang sesuatu yang belum engkau ketahui? Maksudnya, apa ilmu yang kamu dah ada selama hari ini, tapi kamu tak buat pun, tak amalkan pun, tiba-tiba kamu nak pergi cari ilmu yang baru pula. Dia kata, apa gunanya? Maksudnya, lebih baiklah apa yang ada selama hari ini amal. Amalkan dulu walaupun sikit, amal dan biar istiqamah, berterusan amal, cari yang baru, tak apa. Ni asyik duk cari ilmu, tapi amalnya tidak, yang tu rugi. Berkata Ibnu Sama, berapa banyak orang yang memperingatkan orang lain kepada Allah, yang dirinya sendiri lupa kepada Allah. Berapa banyak orang yang memberi peringatan supaya takut kepada Allah, padahal diri dia sendiri berani menentang Allah. Berapa banyak orang yang mengajak orang lain mendekatkan diri kepada Allah, padahal diri dia sendiri jauh daripada Allah. Berapa banyak orang yang menyuruhkan orang lain kepada Allah, padahal diri dia sendiri lari daripada Allah. Dan berapa banyak orang yang membaca kitab Allah, terhapus hatinya daripada ayat-ayat Allah. Cakap tu cantik dah, cakap agama cantik dah, rupa-rupanya diri dia tu lain daripada yang dia cakap.
Macam kita tengok musabaqah lah, musabaqah Quran. Perempuan baca, cantik kan? Baca suara sedap. Angkat-angkat muka tengok dengan keningnya terbentuk kan, dengan bedaknya, dengan lipstiknya semua. Dia duk tilawah Quran, duk perhati tu budak-budak tahfiz semua, tuan-tuan syekh, tuan-tuan guru. Dan berapa banyak orang yang membaca kitab Allah, terhapus hatinya daripada ayat-ayat Allah. Dia melagukan ayat Quran sampai tak mau nak salah sikit pun tak mau, punya nak jaga ayat Quran. Tapi undang-undang Quran tu tadi dia tak mau jaga pun. Dia bertabaruskan, tak kenalah. Berkata Muaz, jagalah tergelincirnya orang berilmu, kerana kedudukannya tinggi di mata orang banyak, maka dia diikuti mereka meskipun telah tergelincir. Kalau kita orang biasa buat satu kesalahan, mungkin tak ramai orang nak ikut kita. Jadi dosa lah juga, dosa tak dosa. Tapi kalau orang tu ulama ke, keturunan Nabi Muhammad ke, pembesar ke, pemimpin ke, dia buat dosa yang sama, tapi kesalahan yang sama dia buat, tapi dosa dia banyak kali ganda besar. Sebab apa? Dia jadi ikutan, jadi contoh orang lain.